Hati yang terbuka di pintu gerbang harapan. Dalam tempo 48 jam sahaja, lebih 500 wanita Iran bersama anak-anak mereka melarikan diri demi nyawa dan tiba di Malaysia. Seluruh dunia terpaksa memandang negara ini dengan satu pandangan yang tidak akan sama lagi. Pagi itu di Kuala Lumpur, hari Azlan bermula seperti biasa. Tren LRT meluncur laju melepasi bangunan-bangunan pencakar langit. Bunyi hon kenderaan bersahutan dengan hiruk-pikuk warga kota yang bergegas. Bau nasi lemak dan roti canai dari warung tepi jalan menusuk hidung, terapung di udara yang panas dan lembab. Tetapi, segalanya berubah kerana sebuah klip video pendek berdurasi beberapa saat dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Di dalam rakaman itu, kelihatan lautan manusia, para wanita berpakaian ringkas, mendukung anak-anak kecil, memeluk beg-beg usang, dan memandang sekeliling dengan mata yang syarat dengan kepenatan bercampur harapan. Pada mulanya, tiada siapa yang tahu apa yang mereka larikan. Tiada siapa yang tahu mengapa Malaysia menjadi destinasi mereka. Tetapi tidak lama kemudian, seluruh dunia mula bertanya soalan yang sama. Apabila insan yang telah ditolak ke pinggir jurang keputusasaan tiba di depan pintu kita, adakah Malaysia akan menyambut mereka dengan ketakutan atau dengan sekeping hati yang bernama kemanusiaan? Tiada sesiapa di KLIA pada hari itu dapat melihat keseluruhan beban yang dipikul oleh para wanita tersebut. Kerana beban yang paling berat bukanlah beg pakaian usang di tangan mereka, bukan juga anak-anak kecil yang terlelap di dada kerana keletihan, dan bukan juga 2-3 helai pakaian yang disumbat seadanya ke dalam beg kain. Beban yang paling berat adalah kehidupan yang terpaksa ditinggalkan, tanpa sebarang jaminan mereka akan dapat menyentuhnya kembali. Ramai yang meninggalkan rumah, bilik tidur anak-anak, gambar perkahwinan, buku-buku pelajaran, cawan teh yang pernah terhidang di meja dapur, dan bahkan nama mereka sendiri di tanah yang pernah mereka panggil tanah air. Kerana pada sesetengah waktu dalam hidup, untuk terus tinggal adalah lebih berbahaya daripada melarikan diri tanpa mengetahui arah tujuan. Dunia luar sering bercakap tentang konflik dan ketidakadilan dengan kata-kata yang terlalu jauh dan abstrak, seolah-olah semuanya hanyalah tajuk berita di dada akhbar atau laporan hak asasi manusia yang dibaca oleh segelintir orang. Tetapi bagi ramai wanita di Iran, penderitaan itu bukanlah dalam bahasa-bahasa besar. Ia wujud dalam kehidupan seharian, dalam setiap helaan nafas, dalam cara mereka harus berhati-hati dengan pandangan orang, berhati-hati dengan kata-kata, berhati-hati ketika berjalan, berhati-hati untuk bermimpi, dan kadangkala terpaksa berhati-hati dengan kesunyian diri mereka sendiri. Kerana di tempat di mana ketakutan dibiarkan membesar terlalu lama, ia tidak akan sentiasa menjerit. Ia akan meresap perlahan-lahan sehingga menjadi udara yang terpaksa disedut oleh semua orang. Ramai wanita dalam kumpulan yang tiba di Malaysia ini pernah menjalani kehidupan biasa. Ada yang merupakan seorang ibu yang menghabiskan hampir sepanjang hari menjaga anak. Ada yang seorang guru di sekolah kecil. Ada yang seorang jururawat yang pernah merawat orang sakit. Ada yang seorang mahasiswi yang pernah percaya bahawa ilmu pengetahuan akan membawa mereka ke masa depan yang lebih cerah. Mereka tidak bermula sebagai pejuang seperti dalam imajinasi dunia. Mereka tidak mempunyai pentas, tidak disinari cahaya lampu, atau dikelilingi lautan penyokong. Mereka hanyalah manusia biasa yang pernah berharap bahawa hidup akan menjadi lebih baik jika mereka cukup bersabar. Tetapi apabila kesabaran tidak lagi mampu melindungi anak-anak mereka, kesunyian bukan lagi satu kebaikan. Ia menjadi sebuah sangkar yang perlahan-lahan tertutup dengan begitu menakutkan. Titik permulaan sebenar pergerakan ini bukanlah dari kerajaan kuasa besar, bukan dari meja rundingan antara bangsa. Ia bermula dari seorang wanita bernama Soraya, seorang guru sekolah dari sebuah bandar kecil yang tidak pernah menyangka dirinya akan menjadi suara yang memohon bantuan kepada dunia. Soraya tidak mempunyai sebarang kuasa di tangannya, selain daripada satu kepercayaan yang paling ringkas, bahawa anak-anak perempuan harus mempunyai hak untuk belajar, hak untuk membesar tanpa masa depan mereka dicuri di depan mata. Hari demi hari, dia melihat pelajar-pelajar perempuannya hilang dari kelas tanpa penjelasan. Ada yang dipaksa berhenti sekolah, ada yang ditolak ke arah takdir yang tidak pernah mereka pilih. Penderitaan ini tidak berlaku dengan bising, tetapi ia berulang-ulang sehingga akhirnya kesunyian itu sendiri menjadi satu bentuk kekejaman. Pada suatu malam, Soraya menutup pintu biliknya. Dia duduk di bawah cahaya lampu yang malap, memegang telepon dengan tangan yang sedikit menggeletar, dan merakam sebuah klip pendek, tanpa mengetahui adakah sesiapa akan melihatnya. Suaranya tidak seperti seorang pemidato, tidak sekuat Wirawati dalam filem. Ia adalah suara seseorang yang terlalu penat sehingga hampir kehabisan daya,
tetapi masih enggan membiarkan harapan mati di hadapannya. Dia menceritakan kisah anak-anak perempuan yang perlahan-lahan hilang dari sistem pendidikan, kisah keluarga yang hidup dalam ketakutan, kisah kehidupan yang dibingkai tanpa ruang untuk bernafas. Dan di penghujungnya, dia menuturkan sebaris ayat yang kemudiannya diterjemahkan ke pelbagai bahasa dan tersebar ke seluruh dunia. Jika dunia masih boleh mendengar suara kami, mungkin kami masih punya peluang untuk selamat. Klip itu tidak mengubah dunia dalam sekelip mata. Ia tidak membuat sempadan terbuka serta-merta dan tidak menjadikan segalanya selamat dengan segera. Tetapi yang penting, ia telah menyentak hati ramai orang. Seorang wartawan bebas mengambilnya untuk diterjemahkan. Aktivis-aktivis berkongsi. Sukarelawan di pelbagai negara mula berhubung antara satu sama lain secara senyap. Rangkaian rakyat biasa yang kecil, yang pernah membantu golongan terpinggir, mula menyambung jaringan satu demi satu. Tiada siapa yang mengisi-tiharkan diri sebagai wira. Tiada siapa yang berdiri di tengah-tengah simbahan cahaya kamera untuk mengambil kredit. Semuanya bergerak perlahan, didorong oleh satu desakan senyap dari mereka yang percaya. Jika kita terlewat sedikit sahaja lagi, sesetengah nyawa mungkin tidak akan sempat diselamatkan. Dalam masyarakat Malaysia, ada satu semangat yang mungkin sukar difahami orang luar, tetapi sebati dalam diri ramai rakyatnya tanpa mereka sedari. Semangat itu adalah semangat kejiranan dan kemurahan hati. Ia bukan sekadar belas kasihan dari kedudukan yang lebih tinggi dan bukan juga slogan untuk ditulis pada poster. Ia adalah tindakan menghampiri penderitaan orang lain tanpa perlu menunggu segalanya sempurna terlebih dahulu. Pemikiran inilah yang kemudiannya membuatkan nama Malaysia muncul dalam rangkaian bantuan secara aneh. Seolah-olah pada saat manusia buntu, cerita-cerita tentang kebaikan hati rakyat biasa Malaysia, kisah surau yang membuka pintu kepada orang asing, kisah penjual nasi lemak yang berkongsi makanan tanpa bertanya nama, kisah sukarelawan yang membantu menterjemah di hospital, telah mengembara menyeberangi sempadan lebih jauh daripada yang sesiapa sangka. Tetapi sebelum sampai ke tahap itu, episod melarikan diri masih merupakan sebuah kisah yang diselubungi ketakutan. Ramai wanita terpaksa meninggalkan rumah pada waktu malam. Ada yang tidak berani memberitahu jiran, ada yang hanya sempat memberitahu seorang saudara terdekat, ada yang terpaksa mendukung anak menaiki kenderaan tanpa menjelaskan kemana mereka akan pergi, kerana anak-anak itu terlalu kecil untuk memahami makna melarikan diri demi nyawa. Mereka melalui pos-pos pemeriksaan, melalui pandangan mata orang yang tidak dikenali, melalui ketidakpastian yang boleh menghancurkan segalanya pada bila-bila masa. Ramai yang di pertengahan jalan tidak takutkan kelaparan, tetapi lebih takut dihantar pulang. Ramai yang duduk kaku memeluk anak-anak mereka erat kerana tidak tahu sama ada destinasi mereka adalah sebuah tempat perlindungan atau sekadar satu bentuk hukuman baru yang menanti. Apa yang membuatkan kisah ini lebih menyayat hati adalah mereka tidak menuntut kemewahan. Mereka tidak meminta layanan istimewa, tidak mengharapkan permaidani merah dibentangkan untuk menyambut mereka. Keinginan mereka begitu ringkas sehingga terasa pedih. Mereka hanya mahukan tempat di mana anak-anak boleh tidur tanpa terkejut oleh bunyi yang menakutkan. Mahukan tempat di mana seorang wanita boleh berjalan tanpa merasa dirinya satu kesalahan. Mahukan tempat di mana perkataan esok masih mempunyai sedikit makna. Dan apabila keperluan paling asas manusia menjadi sesuatu yang terlalu sukar digapai, perjalanan ini bukan lagi sekadar perpindahan antara negara. Ia adalah perjuangan terakhir untuk mempertahankan maruah kehidupan. Oleh itu, imej ratusan wanita yang melangkah turun dari pesawat di Malaysia bukanlah sekadar imej pelarian yang lemah. Ia adalah imej manusia yang telah melalui malam yang paling gelap dan kini berdiri di sempadan tipis antara keputusasaan dan peluang baru. Dan ketika seluruh dunia masih bertanya mengapa mereka datang ke sini, jawabannya perlahan-lahan terbentuk secara senyap. Kerana pada saat segalanya musnah, manusia tidak hanya mencari sempadan yang terbuka. Mereka mencari tempat di mana masih ada hati yang menanti. Dan itulah yang membawa kisah ini ke persoalan seterusnya yang lebih besar. Mengapakah destinasi harapan kali ini ialah Malaysia? Persoalan itu mula bergema serentak dari dalam dan luar negara. Bukan sekadar tentang apa yang mereka larikan dari tanah air mereka, tetapi satu soalan yang kedengaran ringkas tetapi mempunyai berat yang luar biasa. Mengapa Malaysia? Mengapakah destinasi harapan kali ini bukanlah sebuah negara yang lebih kaya, bukan negara dengan sistem sokongan yang lebih mantap, bukan tanah yang sering terlintas di fikiran dunia apabila berbicara tentang pelarian atau perlindungan kemanusiaan. Sebaliknya, ia adalah nama sebuah negara tropika di Asia Tenggara, yang lebih dikenali ramai melalui makanan jalanan, pantai-pantai yang indah,
dan senyuman rakyatnya. Pada jam-jam pertama selepas klip dari Clea tular, perbualan di seluruh dunia dipenuhi dengan spekulasi. Ada yang menyangka mungkin ada perjanjian diplomatik rahasia. Ada yang percaya pasti ada rangkaian antara bangsa yang besar di sebaliknya. Ada juga yang melihatnya sebagai pilihan destinasi sementara kerana kemudahan laluan penerbangan. Tetapi apabila masa berlalu dan cerita sebenar mula terungkap dari cebisan-cebisan kisah mangsa yang terselamat, penyelaras-penyelaras senyap, dan sukarelawan tanpa nama, kebenaran yang muncul tidaklah serumit yang disangkakan. Ia bukan soal kuasa tawar-menawar global, bukan soal bajet berjuta-juta, dan bukan juga rancangan yang tersusun rapi. Sebaliknya, ia adalah tentang sesuatu yang tidak dapat disentuh tetapi paling berkuasa di dunia, reputasi kemurahan hati yang mengembara lebih jauh daripada sempadan. Di antara wanita-wanita Iran yang terpaksa meninggalkan kehidupan lama mereka, ramai yang tidak mengenali Malaysia secara mendalam. Mereka mungkin hanya pernah mendengar ia adalah tanah dengan masjid-masjid berkubah indah, sebuah destinasi pelancongan di mana orangnya mudah tersenyum, makanannya pedas, dan jalan-jalannya sentiasa hidup sepanjang malam. Tetapi apabila hidup ditolak ke tepi jurang, apa yang manusia gunakan untuk memilih destinasi bukanlah sekadar peta atau ekonomi. Ia adalah cerita-cerita kecil yang disampaikan dari mulut ke mulut. Cerita tentang rakyat Malaysia yang sanggup membantu orang yang tidak dikenali. Cerita tentang komuniti surau yang tidak bertanya siapa Anda sebelum memberi tempat berteduh. Cerita tentang penjual nasi lemak yang menghulurkan sebungkus nasi kepada seorang ibu dan anak tanpa meminta bayaran. Cerita tentang sukarelawan di klinik kesihatan yang duduk sepanjang malam membantu menerjemahkan untuk orang asing yang keseorangan. Cerita-cerita ini mungkin kelihatan kecil dan hampir tidak bernilai di mata dunia yang mengukur segalanya dengan angka dan kuasa. Tetapi, bagi mereka yang melarikan diri demi nyawa, cerita seperti ini membawa makna yang lebih besar daripada mana-mana jaminan rasmi. Kerana ia bukan janji dari institusi besar. Ia adalah isyarat bahawa mungkin di destinasi itu masih ada manusia yang bersedia melihat Anda dengan hati mereka sebelum melihat Anda melalui syarat-syarat lain. Dan pada saat wanita-wanita ini terpaksa memilih ke mana hendak membawa anak-anak mereka, negara mana yang boleh dipercayai, nama mana yang harus dipilih pada peta dunia, nama Malaysia muncul bukan kerana kuasa politiknya, tetapi kerana bisikan-bisikan tentang kemurahan hati rakyatnya yang biasa. Sebenarnya, jika dilihat dengan logik yang dingin, Malaysia mungkin bukanlah jawapan yang sempurna. Ia bukan negara terkaya. Ia bukan negara yang sistemnya sempurna tanpa cacat celah. Ia bukan masyarakat yang tiada batasan atau konflik dalaman. Dan ia bukan ruang yang bebas dari kerumitan undang-undang dan polisi. Tetapi kadangkala, manusia tidak berlari ke arah tempat yang paling sempurna. Mereka berlari ke arah tempat yang masih mempunyai sedikit cahaya, yang cukup untuk membuat mereka percaya bahawa mereka belum ditinggalkan oleh dunia. Dan cahaya seperti itu tidak lahir dari projek-projek peringkat kebangsaan. Ia lahir dari budaya yang mendalam, yang telah memupuk masyarakatnya sejak sekian lama. Budaya yang mengajar bahawa untuk memberi kepada orang lain, kita tidak perlu bermula dengan bertanya, sama ada mereka layak atau tidak. Dalam masyarakat Malaysia, ada jalinan budaya yang mungkin tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh orang asing, tetapi dapat dirasai sebaik sahaja mereka berada di sini. Sama ada konsep berbuat baik, semangat bersedekah, amalan gotong royong dalam komuniti, atau kepercayaan yang tertanam dalam bahawa penderitaan orang di depan kita tidak sepatutnya diabaikan. Walaupun di bandar besar seperti Kuala Lumpur, yang penuh dengan kesibukan dan jurang perbezaan, ramai orang masih membesar dengan melihat ibu mereka berkongsi makanan dengan gelandangan, melihat kedai-kedai di kawasan perumahan saling menjaga anak-anak jiran, melihat masjid dan surau menjadi tempat perlindungan di waktu krisis, dan melihat bahawa orang asing tidak semestinya bermakna kita harus berpaling. Perkara-perkara ini mungkin tidak pernah dijadikan polisi peringkat global, tetapi ia membentuk satu reputasi yang senyap, sehinggalah pada suatu hari ia sampai kepada wanita-wanita di benua lain yang sedang berputus asa, sehingga terpaksa menyambar setiap kemungkinan. Seorang penyelaras dari rangkaian sukarelawan kemudiannya menceritakan secara ringkas, pada saat kami terpaksa membuat keputusan segera ke mana kumpulan pertama harus dihantar, nama beberapa negara disebut, tetapi setiap kali ada yang bertanya, di manakah tempat di mana wanita dan kanak-kanak ini mungkin akan dilayan dengan paling lemah lembut? Nama Malaysia sering disebut dengan alasan yang serupa. Ada yang bercakap tentang komuniti di sesetengah tempat yang terkenal dengan sifat pemurahnya terhadap orang luar. Ada yang bercakap tentang NGO di Kuala Lumpur yang telah lama bekerja dengan golongan rentan.
Ada yang bercakap tentang imej masyarakat Malaysia yang, walaupun kelihatan huru-hara, tetapi apabila ada seseorang yang jatuh di hadapan mereka, selalunya akan ada orang lain yang bergegas membantu. Dan dalam situasi di mana tiada jawapan yang sempurna, kepercayaan-kepercayaan kecil inilah yang menjadi pegangan paling penting. Bagi para ibu yang mendukung anak-anak dalam pelukan mereka sepanjang perjalanan, makna selamat tidaklah gah atau mewah. Ia mungkin hanya bermaksud sebuah negara di mana anak mereka tidak perlu terkejut setiap kali mendengar bunyi tapak kasut mendekat. Ia bermaksud sebuah tempat di mana tiada siapa memaksa mereka merendahkan jati diri menjadi sekadar kesunyian. Ia bermaksud sebuah masyarakat di mana, sekurang-kurangnya, seorang anak berpeluang untuk makan kenyang dan tidur, tanpa perlu waspada sepanjang malam. Dan apabila mereka mendengar berulang kali bahawa Malaysia mungkin tempat seperti itu, nama Malaysia bukan lagi sekadar titik destinasi. Ia menjadi nama sebuah kemungkinan, satu perkataan yang mereka pegang erat di dalam hati, seperti orang yang terapung di tengah lautan dan melihat daratan dari jauh. Apa yang lebih mendalam adalah Malaysia tidak dipilih kerana seseorang berjanji segalanya akan mudah, atau kerana sesiapa berkata di sini tidak akan ada kesukaran. Sebaliknya, ramai yang terlibat dalam misi bantuan ini tahu destinasi ini penuh dengan ketidakpastian. Tetapi wanita-wanita itu tetap memilih untuk datang, kerana pada sesetengah fasa kehidupan, manusia tidak memerlukan jaminan bahawa segalanya akan sempurna. Mereka hanya memerlukan sebuah tempat di mana masih ada orang yang bersedia melihat mereka sebagai manusia terlebih dahulu. Dan jika hendak dihuraikan sehingga ke terasnya, inilah sebab mengapa Malaysia dipilih, bukan kerana ia sebuah negara tanpa masalah, tetapi kerana ia dipercayai sebagai sebuah negara yang masih mempunyai hati. Apabila analisis dari luar negara mula muncul satu persatu, ramai pakar mula menggunakan istilah yang menarik. Mereka tidak bercakap tentang Malaysia sebagai kuasa besar atau sebagai negara contoh dari segi struktur. Sebaliknya, mereka bercakap tentang Malaysia sebagai satu ruang di mana human warmth atau kemesraan insani masih mempunyai kekuatan sosial yang nyata. Perkataan ini kedengaran lembut seolah-olah tiada berat, tetapi apabila diletakkan dalam konteks wanita yang melarikan diri dari ketakutan, ia menjadi satu kuasa yang luar biasa. Kerana kemesraan di sini tidak bermakna kelemahan, ia bermakna keupayaan sebuah masyarakat untuk tidak membiarkan ketakutan menghancurkan kemanusiaan sepenuhnya. Dan semakin dunia memandang, semakin jelas jawapan kepada soalan tadi. Malaysia dipilih kerana pada saat harapan manusia hampir lenyap, nama negara ini masih disebut-sebut sebagai tempat perlindungan jiwa bagi orang asing. Malaysia dipilih kerana cerita tentang kebaikan hati rakyat biasa mengembara lebih jauh daripada yang disedari oleh rakyat Malaysia sendiri. Malaysia dipilih kerana apabila segalanya di dunia terasa terlalu dingin, masih ada segelintir orang yang percaya bahawa di sini, mungkin ada seseorang yang akan menghulurkan segelas air sebelum bertanya soalan, mungkin ada seseorang yang akan membuka pintu sebelum memeriksa asal-usul, dan mungkin ada seseorang yang akan berkata kepada seorang ibu yang menggeletar, "Tak apa, Puan, Puan dah selamat sekarang." Maka, jawapan kepada soalan mengapa destinasinya Malaysia bukanlah jawapan yang lahir dari geopolitik semata-mata. Ia lahir dari reputasi senyap kemurahan hati yang terkumpul dalam cara hidup, budaya, dan hati rakyatnya. Dan apabila jawapan ini semakin jelas, kisah ini beralih ke saat di mana seluruh dunia akan menyaksikan dengan mata mereka sendiri apabila ratusan wanita Iran itu benar-benar menjejakkan kaki ke bumi Malaysia, bagaimanakah negara ini akan menyambut mereka? Dan adakah kemanusiaan yang dahulunya hanya sebuah cerita akan menjadi realiti di hadapan mata dunia? Dan kemudian, saat yang dahulunya hanya wujud dalam khabar angin, dalam mesej-mesej rahsia, dan dalam rancangan bantuan yang tiada siapa berani sebutkan dengan kuat, menjadi realiti di hadapan mata Malaysia, apabila pintu-pintu pesawat dibuka satu persatu di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, ramai wanita Iran dengan anak-anak kecil dalam dukungan perlahan-lahan melangkah turun. Langkah mereka terasa ringan dan berat pada masa yang sama. Ringan kerana akhirnya mereka tiba di destinasi. Berat kerana tiada siapa yang pasti sama. Ada ketibaan ini bermakna satu permulaan baru atau sekadar perhentian sementara sebelum takdir melemparkan mereka kembali ke dalam kegelapan yang sama. Cahaya lampu putih di dalam balai ketibaan menyinari wajah-wajah yang penuh keletihan. Sesetengah kanak-kanak terlelap di bahu ibu mereka, longlai sepenuhnya. Ada yang membuka mata luas, memandang sekeliling dengan hairan, seolah-olah tidak percaya mereka telah terlepas dari tempat asal mereka sejauh ini. Tiada sorakan, tiada kerayan,
Tiada imej keterujaan seperti yang biasa dunia lihat apabila melibatkan ketibaan orang ramai. Apa yang menyelubungi udara pada hari itu adalah sejenis kesunyian. Kesunyian yang bukan lahir dari sikap acuh tak acuh, tetapi lahir dari usaha semua orang untuk memangku kerapuhan satu sama lain tanpa membuatnya retak lebih parah. Kaki tangan lapangan terbang, pekerja shift malam, pengawal keselamatan, pemandu troli bagasi, sehinggalah penumpang lain yang kebetulan berada di situ. Semuanya terhenti memandang pemandangan di hadapan mereka. Dan pada saat itu, ramai yang mungkin belum memahami butiran penuh peristiwa tersebut, tetapi semua orang dapat merasakan dengan tepat, wanita-wanita ini tidak datang sebagai pelancong. Mereka datang dalam keadaan seseorang yang telah melalui sesuatu yang terlalu berat untuk dijelaskan dengan kata-kata biasa. Pada mulanya, segalanya dipenuhi kekeliruan. Seperti biasa dalam peristiwa yang berlaku terlalu pantas untuk sesiapapun bersedia. Sesetengah beg pakaian terlalu usang sehingga zipnya hampir terlerai. Dokumen sesetengah orang tidak lengkap. Ramai kanak-kanak demam atau lemah akibat perjalanan yang panjang. Sesetengah ibu tidak melepaskan tangan dari bahu anak mereka walau sesaat, seolah-olah seluruh tubuh mereka berfungsi sebagai perisai terakhir secara naluri. Kecurigaan masih belum mau melepaskan mereka. Ramai yang tersentak setiap kali mendengar panggilan dari belakang. Ramai yang saling berpandangan, seolah-olah ingin mengesahkan berulang kali. Kita dah sampai kan? Takkan ada siapa bawa kita balik kan? Tetapi dalam kekeliruan yang seakan tidak berbentuk itu, sesuatu mula berlaku secara senyap dan indah. Reaksi semula jadi masyarakat Malaysia. Sesuatu dalam budaya di sini sering bertindak lebih pantas daripada arahan dan kertas kerja. Yaitu, menghulurkan tangan untuk membantu apabila melihat orang di hadapan sedang dalam kesusahan, terutamanya apabila yang dilihat adalah seorang ibu mendukung anak dan kanak-kanak kecil yang kelihatan terlalu lemah untuk berdiri tegak. Kumpulan sukarelawan pertama tiba tanpa sebarang aura kehebatan. Mereka datang dengan beg kain, kotak ubat, botol air mineral, selimut nipis, roti, susu kotak, dan makanan lembut yang mereka fikir dapat membantu memberi sedikit tenaga kepada mereka yang telah lama dalam perjalanan. Beberapa orang remaja masih memakai pakaian seragam universiti. Ada yang merupakan penterjemah bebas. Ada yang pekerja pejabat yang mendapat berita, lalu bergegas memandu meredah kesesakan dari seberang Kuala Lumpur, tanpa sempat menukar pakaian selepas kerja. Satu email yang mula dikongsi dengan pantas bukanlah gambar ucapan rasmi atau sebarang upacara. Ia adalah gambar sekeping papan cardboard yang ditulis dengan tangan biasa, "You are safe now, Anda selamat sekarang." Tulisannya mungkin tidak secantik papan tanda bercetak, tetapi ia membawa berat yang lebih daripada banyak pengumuman rasmi. Kerana bagi mereka yang telah melalui ketidakpastian yang panjang, perkataan selamat bukanlah sekadar kata-kata pujukan. Ia adalah ayat yang mungkin boleh membuatkan hati yang tegang berhari-hari mula mengendur sedikit demi sedikit. Seorang sukarelawan wanita melutut, menyamakan aras matanya dengan seorang budak lelaki kecil yang sedang memeluk erat kaki ibunya. Dia menghulurkan sekotak susu dengan senyuman nipis, seolah-olah tahu bahawa kelembutan harus bermula dari paras yang dapat dilihat oleh seorang kanak-kanak, bukan dari kata-kata besar di atas kepala mereka. Tidak lama kemudian, gelombang kecil kemurahan hati ini mula membesar. Pemilik sebuah warung makan berhampiran lapangan terbang menghantar bubur panas hanya berkata, "Bagi budak-budak makan yang senang-senang, eloklah tu." Sekumpulan suri rumah dari komuniti berdekatan mengumpulkan pakaian kanak-kanak, lampin pakai buang dan tuala bersih lalu dimasukkan ke dalam beg untuk disedekahkan. Sesetengah pemandu teksi yang pada mulanya hanya menunggu penumpang, turun dari kereta untuk membantu mengangkat bagasi tanpa meminta bayaran tambahan. Jururawat sukarela yang mendapat tahu dari rakan-rakan bergegas membawa peti pertolongan cemas dan ubat demam sebagai persediaan jika ada kecemasan. Penterjemah dan pelajar yang boleh berbahasa Inggris berdiri di serata sudut, membantu komunikasi ringkas yang amat diperlukan pada jam-jam pertama itu. Keindahan masyarakat Malaysia pada saat-saat seperti ini bukanlah kerana segalanya teratur dan sempurna, kerana hakikatnya ia tidak sempurna. Banyak perkara masih kelam kabut, banyak pihak masih bingung, ramai yang tidak pasti langkah apa yang harus diambil dahulu. Tetapi apa yang lebih mengagumkan adalah, walaupun sistem masih belum bersedia, hati rakyatnya telah mula bekerja terlebih dahulu. Ia adalah corak yang sering dilihat dalam krisis di negara ini, sama ada banjir, kebakaran, kemalangan, atau peristiwa tidak dijangka. Orang ramai selalunya akan mencari tikar, mencari nasi, mencari air, mencari ubat, dan mencari orang untuk saling memapah terlebih dahulu, seolah-olah ada satu pemahaman bersama yang mendalam,
Tidak kira betapa besarnya masalah, manusia di hadapan kita tidak sepatutnya dibiarkan lapar, sejuk, atau ketakutan sendirian. Pada masa yang sama, image-image ini mula tersebar jauh melepasi pintu lapangan terbang dengan pantas. Melalui telepon bimbit saksi, melalui hantaran media sosial sukarelawan, melalui klip pendek wartawan rakyat, dan melalui mata orang di seluruh dunia yang sedang memerhatikan Malaysia dengan rasa ingin tahu bercampur kagum. Mereka melihat seorang wanita Malaysia mengipas seorang kanak-kanak yang demam dengan kipas kertas. Mereka melihat seorang pemuda menghulurkan sepasang selipar baru kepada seorang gadis kecil yang seliparnya putus di tengah jalan. Mereka melihat sesetengah pegawai merendahkan nada suara mereka dengan ketara apabila bercakap dengan seorang ibu yang masih menggeletar. Dan mereka melihat sekumpulan kecil sukarelawan menyediakan satu sudut senyap untuk kanak-kanak berehat. Ramai dari negara-negara jauh mengaku secara jujur, mereka tidak pernah menyangka peristiwa sebesar ini akan disambut dengan kelembutan sebegini di sebuah negara yang sering diingati hanya melalui imej pelancongan. Walau bagaimanapun, perkara yang paling penting mungkin bukan hanya imej bantuan itu sendiri. Ia adalah apa yang berlaku pada pandangan mata wanita-wanita Iran itu. Pada jam-jam pertama ketibaan, mereka belum berani percaya sepenuhnya bahwa keselamatan itu benar-benar wujud. Ada yang menerima botol air dengan tangan yang masih menggeletar. Ada yang mengangguk terima kasih secara perlahan, tidak berani bertentang mata terlalu lama. Ada yang kelihatan seperti akan menangis tetapi menahannya, mungkin karena telah melalui waktu yang mengajar mereka bahwa kelemahan boleh membawa bahaya. Namun, apabila masa berlalu sedikit demi sedikit, apabila tiada siapa yang menengking, apabila anak-anak mendapat susu, apabila seseorang menghulurkan selimut untuk anak mereka, apabila mereka mendengar ayat yang sama berulang kali tak apa, pelan-pelan, dan dah selamat air muka sesetengah daripada mereka mula berubah, dari kekerasan kepada kepenatan yang akhirnya berani dilepaskan. Dan kadangkala, air mata yang tumpah, buat pertama kali di tempat yang selamat mempunyai kuasa yang lebih besar daripada apa jua kata-kata. Malam itu, Malaysia masih belum mempunyai jawapan lengkap kepada soalan-soalan besar. Apa yang perlu dilakukan seterusnya? Bagaimana hendak menguruskan tempat perlindungan, bagaimana hendak menjaga wanita dan kanak-kanak seramai ini dengan sistem yang teratur, dan bagaimana hendak menjelaskan kepada dunia apa yang sedang berlaku. Tetapi satu perkara sudah jelas, tanpa perlu menunggu sebarang kenyataan rasmi. Negara ini telah menjawab soalan pertama kemanusiaan. Soalan itu bukan tentang undang-undang, bukan tentang bajet, dan bukan tentang imej antarabangsa. Ia adalah soalan paling ringkas. Apabila seseorang yang paling rapuh tiba di depan pintu kita, dengan apa kita akan menyambutnya? Dan sekurang-kurangnya, pada jam-jam pertama ketibaan itu, Malaysia telah menjawab dengan air, nasi, susu, selimut, tangan yang dihulurkan, dan suara yang cuba dilembutkan sebaik mungkin. Dari situlah, kisah ini perlahan-lahan bergerak ke fasa, di mana dunia akan mula melihat wajah sesetengah individu dengan lebih jelas, mendengar suara penderitaan yang mula disuarakan, dan melihat bagaimana di antara lebih 500 nyawa itu, akan ada seseorang yang menjadi simbol kepada penderitaan, harapan, dan hati kemanusiaan yang akan membuatkan kisah ini diingati untuk sekian lama. Selepas jam-jam pertama yang penuh kekeliruan dan kemurahan hati itu berlalu, dunia mula ingin tahu lebih lanjut. Di antara ratusan wanita Iran yang tiba di Malaysia itu, adakah sesiapa yang boleh menyuarakan isi hati keseluruhan peristiwa ini? Kerana imej yang dilihat di lapangan terbang, walaupun menyentuh perasaan, masih merupakan imej sekumpulan besar manusia yang memikul kesunyian bersama. Tetapi dalam setiap peristiwa yang benar-benar mengubah pandangan dunia, selalunya akan ada satu suara yang menjadi jambatan, menghubungkan penderitaan mangsa dengan hati orang di seluruh dunia. Dan kali ini, suara itu perlahan-lahan muncul melalui seorang wanita yang tidak mempunyai apa-apa yang menonjol dari segi kuasa, selain daripada kebenaran di matanya dan berat pada kata-katanya. Namanya Laila, berumur 29 tahun, ibu kepada seorang anak perempuan kecil yang baru berusia 6 tahun. Laila tidak banyak bercakap pada hari-hari pertama ketibaannya. Dia sering duduk diam di sebelah anaknya, membetulkan selimut anak kecil itu setiap kali pendingin hawa bertiup terlalu kuat, dan sentiasa memerhatikan pintu bilik, satu tabiat waspada yang masih melekat dari masa lalunya. Orang sekeliling dapat merasakan, walaupun jasadnya telah tiba di Malaysia, sebahagian hatinya masih berada di tempat lama yang penuh ketakutan, masih tidak berani percaya sepenuhnya bahwa keselamatan itu wujud, dan masih tidak berani membiarkan dirinya lemah
kerana sepanjang perjalanan, dia terpaksa menjadi kuat untuk anaknya hampir setiap saat. Apa yang membuatkan ramai orang mula tertarik kepada Laila bukanlah kerana dia cuba menarik perhatian. Sebaliknya, dia kelihatan seperti orang yang lebih suka bersembunyi. Tetapi di antara ramai ibu yang tiba bersamanya, Laila mempunyai sesuatu yang membuatkan orang merasa dia tidak bercakap untuk dirinya sahaja. Apabila dia memandang anaknya, dia bukan sekadar melihat seorang kanak-kanak. Dia seolah-olah sedang melihat seluruh masa depan yang cuba direnggutnya kembali dari tepi jurang. Dan apabila menjawab soalan, dia tidak menggunakan bahasa seorang peminta simpati, tetapi menjawab dengan ketenangan seseorang yang telah melalui penderitaan yang terlalu dalam untuk diratapi lagi. Tidak lama kemudian, sekumpulan wartawan asing diberi kebenaran terhad untuk menemu bual di sebuah pusat perlindungan sementara yang ringkas di luar Kuala Lumpur. Bilik temu bual itu tiada apa yang istimewa, hanya sebuah bilik biasa dengan kerusi plastik, meja lipat, kipas berdiri, dan langsir pudar yang sedikit sebanyak menapis cahaya matahari petang. Laila duduk di situ, berpakaian ringkas. Anak perempuannya bermain senyap di sebelahnya dengan anak patung kain kecil yang kelihatan usang, sama seperti perjalanan mereka. Selepas beberapa soalan awal, seorang wartawan bertanya soalan yang ingin diketahui oleh seluruh dunia. Mengapa memilih Malaysia? Laila tidak terus menjawab. Dia diam seketika, seolah-olah mencari kata-kata yang bukan paling indah, tetapi paling tepat. Kemudian dia berkata perlahan, dengan suara yang lembut tetapi tegas, "Kerana kami diberitahu, di sini orang akan melihat kami sebagai manusia terlebih dahulu. Tiada kata-kata berlebihan, tiada ayat yang membakar semangat, tiada percubaan untuk menjadikannya kedengaran hebat. Tetapi itu sudah cukup untuk membuat seluruh bilik senyap. Dan apabila ayat itu diterjemahkan, dijadikan sari kata, dikongsi dari skrin ke skrin di seluruh dunia, ia melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh ratusan muka surat analisis. Ia membuatkan orang ramai memahami intipati keseluruhan cerita ini dalam sekelip mata. Wanita-wanita ini tidak berlari mencari kekayaan, bukan mencari kemasyhuran, bukan mencari janji-janji mewah. Mereka berlari mencari perkara yang paling asas dan paling berharga pada masa yang sama, untuk dilihat sebagai manusia. Selepas temu bual itu, nama Laila menjadi seakan-akan jantung kepada berita besar peringkat global. Tetapi apa yang memberinya lebih kekuatan adalah dia tidak pernah membiarkan keseluruhan cerita ini mengecil menjadi tentang dirinya seorang. Setiap kali ada yang mengangkatnya sebagai simbol, Laila akan sentiasa cuba menuding kembali kepada wanita-wanita lain. Dia berkata, di antara lebih 500 orang yang datang bersamanya, ada ibu tunggal, guru, jururawat, mahasiswi, wanita berusia, gadis remaja, dan wanita yang telah kehilangan hampir segalanya dalam hidup. Dia berkata, jika dunia ingin melihatnya, lihatlah menembusinya untuk melihat semua orang itu juga, kerana tiada siapa dalam peristiwa ini yang mahu menjadi wira. Apa yang mereka mahukan hanyalah peluang untuk kembali menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Tetapi jika Laila menjadi suara yang membuatkan dunia mendengar hati cerita ini, di sisi lain, ada satu imej yang membuatkan dunia melihat kemanusiaan Malaysia dengan begitu jelas, seolah-olah seluruh negara diringkaskan dalam satu bingkai gambar. Imej itu tidak berlaku di pentas temu bual, bukan dari sidang akhbar, dan bukan gambar yang dirancang. Ia berlaku secara senyap pada suatu petang di luar pusat perlindungan sementara. Seorang kanak-kanak perempuan Iran, memakai gaun lusuh, sedang memeluk erat anak patung kainnya sambil cuba mengikut ibunya. Tiba-tiba, tali seliparnya terputus, membuatnya hampir tersadung. Sebelum sesiapa sempat berkata apa-apa, seorang wanita Malaysia separuh umur bergegas mencangkung di hadapan kanak-kanak itu secara semula jadi. Dia perlahan-lahan membetulkan tali selipar itu. Tangannya kasar dan gelap dibakar matahari, seperti tangan orang yang bekerja keras sepanjang hidup, tetapi pergerakannya sangat lembut, seolah-olah takut mengejutkan kanak-kanak itu. Gambar itu merakam detik di mana gadis kecil itu menunduk memandang dengan mata yang heran dan senyap, manakala wanita Malaysia itu mendongak sedikit dengan senyuman lembut tanpa sebarang riak angkuh, seolah-olah apa yang dilakukannya adalah perkara paling biasa di dunia. Kemudian, barulah orang tahu bahawa wanita itu bernama Makcik Salmah, seorang penjual nasi lemak dan kuih muih berhampiran sebuah stesen bas kecil di pinggir Kuala Lumpur. Dia bukan pegawai, bukan dari NGO terkenal, tidak pernah berada di mana-mana pentas awam. Hidupnya berkisar sekitar bangun seawal 3 pagi, menyediakan sambal, membungkus nasi, dan mengemas gerai pada waktu petang, seperti mana-mana penjajah kecil lain di Malaysia. Pada hari itu, dia hanya mendengar khabar daripada kenalan bahawa
ada ramai wanita dan kanak-kanak memerlukan barangan keperluan. Jadi dia membawa sedikit biskut, air mineral, dan selipar kanak-kanak untuk membantu, tanpa menyangka akan dirakam. Apabila seorang wartawan bertanya kemudian mengapa dia menunduk membantu kanak-kanak itu, Makcik Salmah ketawa segan dan hanya menjawab, "Takut budak tu jatuh. Nampak macam tu, tak sampai hati." Jawapan itu begitu ringkas sehingga membuatkan pendengarnya lebih tersentuh. Kerana di dunia di mana segalanya sering dijelaskan dengan keuntungan, syarat dan agenda tersembunyi, satu tindakan kecil yang berlaku hanya kerana tak sampai hati, mempunyai kuasa seperti cahaya yang menembusi kepenatan orang di seluruh dunia. Tidak lama kemudian, gambar Makcik Salmah membetulkan selipar gadis kecil Iran itu tersebar dengan pantas. Ada yang memanggilnya gambar kelembutan abad ini. Ada yang menulis, kemanusiaan tidak memerlukan penterjemah. Ada yang berkata, gambar ini sahaja sudah cukup menjelaskan mengapa Malaysia disebut-sebut di seluruh dunia dengan nada yang baru. Dan semakin gambar itu dikongsi, semakin ramai orang merasa mereka bukan sekadar melihat satu peristiwa pelarian. Mereka sedang melihat jawapan moral sebuah negara yang disampaikan melalui tangan kasar seorang wanita penjual nasi lemak biasa. Apa yang menjadikan fasa cerita ini paling berkuasa bukanlah sekadar kewujudan dua watak yang menonjol. Ia adalah hakikat bahawa Laila dan Makcik Salmah kedua-duanya berdiri pada kedudukan yang mencerminkan intipati cerita ini dengan sempurna. Laila adalah wakil wanita yang lari dari kegelapan tetapi enggan kehilangan maruah sebagai seorang ibu dan manusia. Makcik Salmah adalah wakil rakyat biasa Malaysia yang tiada kuasa dari segi struktur, tetapi telah membuat seluruh negara dilihat semula hanya dengan satu tindakan kecil. Seorang membuat dunia mendengar betapa pentingnya kemanusiaan. Seorang lagi membuat dunia melihat rupa kemanusiaan itu. Dan sejak saat itu, ini bukan lagi sekadar berita tentang ketibaan wanita Iran. Ia mula bertukar menjadi cerita tentang imej Malaysia di mata dunia, tentang persoalan mengapa sebuah negara yang bukan terhebat mampu menyentuh hati orang ramai sedemikian rupa, dan tentang satu kebenaran yang semakin jelas. Kadangkala, apa yang mengubah pandangan dunia terhadap sebuah negara bukanlah kenyataan dari pemimpin, bukan bajet perhubungan awam yang besar, tetapi sebaris ayat ringkas dari seorang ibu dan tindakan menunduk membantu seorang anak oleh penjual di tepi jalan. Selepas imej Laila dan Makcik Salmah tersebar ke seluruh dunia, kisah ini mula memasuki fasa yang lebih dalam dan nyata. Kerana apabila gelombang keharuan pertama reda, masyarakat terpaksa berhadapan dengan soalan yang tidak dapat dielakkan dalam setiap krisis besar. Apa yang akan kita lakukan selepas ini? Kemurahan hati pada jam-jam pertama mungkin lahir dari hati nurani, tetapi untuk menangani sejumlah besar wanita dan kanak-kanak yang baru terlepas dari cengkaman ketakutan memerlukan kita berhadapan dengan kerumitan, ketidakpastian, dan juga ketakutan dalam masyarakat sendiri. Dan disinilah kisah ini mula mendedahkan wajah sebenar Malaysia dengan lebih jelas daripada sebelumnya. Di beberapa negeri, terutamanya di sekitar Lembah Klang, komuniti-komuniti kecil mula bergerak pantas, seolah-olah ada satu naluri bersama. Beberapa buah surau dan masjid walaupun tidak mempunyai sumber yang banyak, menghantar khabar melalui rangkaian tempatan bahawa mereka boleh membantu dengan penginapan sementara atau ruang untuk berehat. Kumpulan sukarelawan perubatan mula bergilir-gilir datang untuk memeriksa kesihatan asas wanita dan kanak-kanak yang lemah akibat perjalanan. Ada yang mengalami dehidrasi, ada yang demam kerana tekanan dan perubahan cuaca mendadak. Ramai kanak-kanak kecil masih tidak mahu melepaskan tangan ibu mereka, walaupun ketika tidur. Seorang jururawat Malaysia menceritakan, tugasnya bukan sekadar memeriksa suhu atau nadi, tetapi menggunakan pandangan mata dan nada suara yang paling lembut untuk membuat mereka yang telah lama hidup dalam waspada, perlahan-lahan percaya bahawa sentuhan kali ini tidak datang dengan bahaya. Pada masa yang sama, kumpulan guru sukarela mula berbincang untuk membuka ruang-ruang kecil agar kanak-kanak boleh melukis, bermain dan kembali merasa seperti seorang kanak-kanak, bukan sebagai pemikul ketakutan keluarga. Ramai mahasiswa menawarkan diri menjadi penterjemah, pengasuh atau penghubung untuk urusan barangan asas. Di kedai-kedai runcit komuniti, ada orang yang singgah membeli lampin, sabun, ubat gigi, dan kemudian menitipkannya untuk dihantar ke pusat perlindungan sementara tanpa meninggalkan nama. Pemilik warung nasi campur ada yang bangun lebih awal untuk menanak lebih banyak nasi, memasak kari yang kurang pedas, supaya kanak-kanak lebih mudah makan. Perkara-perkara ini mungkin kelihatan sangat kecil jika dibandingkan dengan skala krisis, tetapi apabila ia berlaku serentak dari ramai orang biasa,
ia mula menjadi sebuah benteng mesra yang melindungi orang asing ini tanpa perlu diarahkan. Tetapi pada masa yang sama, suara dari sisi lain juga mula kedengaran. Di skrin telepon, dalam rancangan bual bicara, di meja makan, dan dalam kalangan pekerja, ramai yang mula bertanya soalan yang kedengaran lebih keras, tetapi bukan soalan yang tidak berasas. Sejauh manakah Malaysia bersedia untuk menampung orang seramai ini? Siapa yang akan menjaga mereka dalam jangka masa panjang? Dari mana datangnya bajet? Bagaimana undang-undang akan mentafsir status mereka? Adakah risiko keselamatan? Dan jika peristiwa ini menjadi isyarat untuk lebih ramai orang datang, mampukah masyarakat Malaysia menanggungnya? Hakikatnya, soalan-soalan ini bukanlah kezaliman. Ia adalah bayangan realiti yang perlu dihadapi oleh setiap masyarakat apabila berdepan dengan penderitaan orang lain. Ramai rakyat Malaysia yang murah hati, tetapi ramai juga yang hidupnya rapuh. Banyak keluarga masih bergelut dengan kos sara hidup, hutang, pendapatan tidak menentu, dan masa depan yang tidak terjamin. Oleh itu, kebimbangan sesetengah pihak bukanlah sesuatu yang aneh. Ia adalah suara manusia yang takut bahwa kemurahan hati akan menjadi beban yang mereka tidak mampu pikul. Dan semakin krisis ini diperbesarkan oleh media, semakin hebat pertembungan pandangan. Namun, titik yang memberikan berat moral yang mendalam kepada peristiwa ini bukanlah kerana Malaysia tidak mempunyai konflik. Sebaliknya, ia adalah hakikat bahwa walaupun ketika perdebatan semakin lantang, negara ini tidak memilih untuk menutup pintu di hadapan wanita dan kanak-kanak ini secara tiba-tiba. Masyarakat Malaysia mungkin tidak sehaluan. Ada yang risau, ada yang tidak setuju, ada yang ragu-ragu, dan ada yang sedia membantu sepenuh hati. Tetapi yang penting, Malaysia tetap berdiri pada titik di mana kemanusiaan tidak dicabut hanya kerana ketakutan mula bersuara lebih kuat. Inilah kebenaran yang mula dilihat dan diangkat oleh ramai pemerhati antarabangsa. Mereka tidak memuji Malaysia kerana ia sempurna, tidak mengangkatnya sebagai tanah idaman. Sebaliknya, mereka menunjukkan bahawa apa yang paling mengagumkan adalah bagaimana sebuah masyarakat masih cuba mengekalkan kelembutannya walaupun berdepan dengan tekanan realiti yang hebat. Sesetengah penganalisis memanggilnya keberanian moral yang tidak bermakna tidak mempunyai ketakutan, tetapi bermakna tidak membiarkan ketakutan membuat keputusan bagi pihak hati nurani. Bagi wanita-wanita Iran itu sendiri, mereka dapat merasakan gegaran perdebatan ini. Walaupun tidak memahami setiap perkataan dalam bahasa Melayu, suasana keraguan pasti dapat dirasai tanpa penterjemah. Ada yang mula cemas semula, ada yang bertanya perlahan kepada sukarelawan, adakah mereka akan dihantar pulang? Ada yang menjadi lebih senyap, seolah-olah tidak mahu menjadi beban yang kelihatan. Tetapi apa yang perlahan-lahan meredakan ketakutan itu bukanlah jaminan dari sistem semata-mata. Ia adalah hakikat bahawa setiap pagi, masih ada orang Malaysia membawa bungkusan makanan. Setiap petang, masih ada guru sukarela datang duduk bersama anak-anak. Setiap senja, masih ada doktor atau jururawat singgah memeriksa keadaan mereka. Dan setiap hari, masih ada yang tersenyum kepada mereka, seolah-olah berkata tanpa suara, sekurang-kurangnya buat masa sekarang, kamu tidak ditinggalkan lagi oleh dunia. Dalam erti kata yang paling dalam, peristiwa ini bukan hanya tentang membantu pelarian. Ia adalah satu ujian rohani bagi masyarakat Malaysia sendiri. Apabila penderitaan orang asing diletakkan di hadapan kita, dengan pandangan mata yang bagaimana kita akan melihatnya, adakah kita hanya akan melihat angka, beban, risiko, atau adakah kita masih akan melihat seorang ibu yang memeluk anaknya, seorang anak yang menggeletar, dan seorang manusia yang ingin terus hidup dengan maruah, sama seperti kita? Kesukaran soalan ini terletak pada hakikat bahawa jawapannya tidak hanya satu, dan masyarakat tidak boleh lari dari menimbang antara kemurahan hati dan batasan. Tetapi mungkin kehebatan sebuah negara bukanlah apabila ia tidak mempunyai ketakutan langsung. Sebaliknya, ia adalah apabila, walaupun takut, ia masih tidak berpaling dari mereka yang lebih lemah. Di banyak keluarga Malaysia, peristiwa ini menjadi perbualan yang lebih mendalam daripada berita harian. Anak-anak bertanya kepada ibu bapa mengapa wanita-wanita itu terpaksa lari. Sesetengah orang dewasa tidak dapat menjawab sepenuhnya, tetapi mula menjelaskan tentang penderitaan orang lain dengan cara yang tidak pernah mereka bincangkan sebelum ini. Imam di sesetengah masjid memberi khutbah tentang belas kasihan, mengaitkannya dengan orang yang baru tiba. Sesetengah guru menggunakan kisah ini untuk bercakap dengan pelajar tentang maruah manusia dan tentang tidak menghakimi seseorang berdasarkan kelemahan sementaranya. Maka, masyarakat Malaysia bukan sahaja sedang membantu orang lain, ia juga terpaksa melihat jauh ke dalam hatinya sendiri.
Apakah sebenarnya makna Malaysia yang sering kita banggakan pada hari kita berhadapan dengan penderitaan sebenar dunia? Oleh itu, fasa cerita ini adalah saat Malaysia mendedahkan identitinya yang paling penting. Bukan identiti negara pelancongan, bukan identiti senyuman pada poster, tetapi identiti sebuah masyarakat yang dipenuhi manusia sebenar dengan kelembutan, ketakutan, pengorbanan, kebimbangan, simpati, dan batasan, semuanya bercampur baur. Namun, di tengah-tengah ketidaksempurnaan itu, negara ini masih memilih untuk tidak merendahkan wanita-wanita Iran ini menjadi sekadar masalah. Ia masih meninggalkan ruang untuk mereka menjadi manusia. Dan ruang kecil itulah yang akan menjadi titik perubahan paling penting dalam kisah ini. Kerana tidak lama selepas ini, orang ramai akan mula melihat dengan lebih jelas, wanita-wanita itu bukan hanya membawa luka, mereka juga membawa nilai, kebolehan, dan maruah yang sedia untuk bersinar kembali jika ada sesiapa yang sudi memberi mereka peluang. Selepas masyarakat Malaysia melalui fasa awal kejutan, kemurahan hati, dan konflik dalaman, keseluruhan cerita mula bergerak ke lapisan yang lebih dalam. Perlahan-lahan, seolah-olah tirai yang lain sedang disingkap. Kerana seiring berjalannya waktu, orang ramai perlahan-lahan menyedari bahawa wanita-wanita Iran yang tiba di Malaysia itu bukan hanya membawa keletihan di mata mereka, bukan hanya luka yang tidak kelihatan atau kisah pelarian yang menyakitkan. Di sebalik kelemahan dan kesunyian itu, ada sesuatu yang lain tersembunyi. Sesuatu yang sangat penting bagi maruah manusia, nilai diri yang tidak pernah hilang, cuma selama ini diabaikan oleh dunia. Pada hari-hari pertama, ramai orang memandang mereka dengan simpati, dan simpati itu ikhlas. Tetapi ia bukanlah destinasi pemahaman yang terakhir. Kerana simpati sahaja, walaupun mesra, masih menyembunyikan sedikit jarak. Ia masih meletakkan penerima bantuan dalam kedudukan sebagai yang kekurangan, seolah-olah mereka hanya mempunyai penderitaan untuk ditunjukkan kepada dunia, dan tiada apa-apa lagi. Tetapi tidak lama kemudian, kebenaran mula menampakkan dirinya, sedikit demi sedikit, melalui perbualan kecil, melalui kehidupan harian di pusat perlindungan sementara, dan melalui usaha wanita-wanita itu sendiri untuk turut membantu, sehingga ramai rakyat Malaysia mula sedar. Di hadapan mereka bukan sekadar pelarian. Di hadapan mereka adalah manusia yang mempunyai kebolehan, masa lalu, pengalaman, kemahiran, dan maruah yang tidak hilang hanya kerana suatu hari mereka terpaksa melarikan diri menyeberangi sempadan. Di antara lebih 500 wanita itu, ada yang pernah menjadi guru tadika, ada yang pernah bekerja sebagai jururawat di klinik komuniti, ada yang merupakan mahasiswi yang hampir tamat pengajian, ada yang pernah membuka kedai makan kecil. Ada yang begitu mahir menjahit sehingga pernah menyara seluruh keluarga dengan kedua-dua tangannya. Ada yang boleh bertutur dalam pelbagai bahasa, dan ada yang pernah menjadi tulang belakang keluarga begitu lama, sehinggakan pada hari dirinya hancur sekalipun, dia masih tidak mudah menunjukkan air mata di hadapan anaknya. Ini bukanlah butiran kecil. Sebaliknya, ia adalah intipati dalam memandang manusia secara menyeluruh. Kerana sebaik sahaja kita mula melihat siapa mereka sebelum ini, apa yang pernah mereka lakukan, apa yang mereka cintai, dan betapa tabahnya mereka perkataan pelarian tidak lagi mampu menelan seluruh identiti mereka. Perubahan ini tidak berlaku melalui teori atau analisis. Ia berlaku melalui peristiwa-peristiwa kecil dalam kehidupan seharian di pusat perlindungan. Pada suatu hari, seorang sukarelawan Malaysia menceritakan, dia melihat seorang wanita Iran separuh umur, sentiasa berjalan mengutip cawan dan sisa sampah selepas kanak-kanak selesai makan, walaupun tiada siapa yang memintanya. Keesokan harinya, seorang wanita muda lain membantu menyusun barisan kanak-kanak untuk menerima makanan dengan lemah lembut, seolah-olah pernah melakukannya sebelum ini. Tidak lama kemudian, barulah diketahui dia pernah menjadi guru tadika di tanah airnya. Imej seperti ini mula berulang, mengubah suasana bantuan daripada orang Malaysia sedang membantu wanita Iran kepada dua kumpulan manusia sedang berdiri sebelah menyebelah. Ramai kanak-kanak di pusat perlindungan sementara mula ketawa riang semula. Guru sukarela Malaysia yang membawa kertas dan pensel warna untuk mereka melukis mendapati. Pada mulanya, kebanyakan kanak-kanak melukis rumah dengan pintu tertutup, tingkap gelap, atau orang kecil berdiri sendirian. Tetapi lama-kelamaan, lukisan mereka mula mempunyai pokok, matahari, orang ramai berpegangan tangan, dan sesetengah lukisan mempunyai bumbung masjid, menara berkembar, dan tren LRT pemandangan yang baru mereka lihat. Butiran ini sangat kecil, tetapi bagi mereka yang memahami kerapuhan jiwa,
Ia adalah isyarat bahwa hati-hati kecil itu perlahan-lahan melepaskan ketakutan dan mula percaya kepada dunia sekali lagi. Pada masa yang sama, di kalangan wanita Iran itu sendiri, mereka mula berkumpul secara semula jadi untuk saling membantu. Ada yang mengambil tugas menjaga anak-anak kecil ketika ibu mereka perlu berjumpa dokter atau pegawai. Ada yang membantu menterjemah antara kumpulan mereka dengan sukarelawan Malaysia. Ada yang membantu mengagihkan barangan kepada mereka yang tiba kemudian. Dan ada yang menjadi tonggak penting dalam menyokong keadaan mental wanita lain yang masih trauma. Perkara-perkara ini membuatkan ramai rakyat Malaysia sadar akan satu perkara penting. Wanita-wanita ini tidak mahu menjadi beban. Mereka hanya mahukan tanah yang cukup kukuh untuk berdiri. Dan apabila mereka mendapatkannya, mereka sedia untuk bangkit menggunakan kedua-dua tangan mereka untuk membantu diri sendiri dan orang lain, seperti yang telah mereka lakukan sepanjang hidup. Satu klip video yang tular di media sosial membuatkan ramai orang berhenti dan menontonnya berulang kali. Klip itu tiada musik latar, tiada caption berlebihan, hanya imej sekumpulan wanita Iran di sebuah dapur sementara di pusat perlindungan, sedang bekerja sama menyediakan masakan dari negara asal mereka dengan tekun. Di seberang meja, sukarelawan Malaysia membawa bahan-bahan tempatan untuk ditambah. Ada yang sedang memotong sayur, ada yang mengacau periuk, ada yang ketawa kerana sukar berkomunikasi tetapi tetap mencuba. Kanak-kanak berlari-lari di sekeliling. Bau masakan dari dua budaya yang berbeza bercampur di udara, aneh tetapi indah. Imej itu serta-merta membuatkan ramai penonton merasa apa yang berlaku di hadapan mereka bukan sekadar menerima pelarian. Ia adalah manusia yang sedang mengembalikan kemanusiaan antara satu sama lain melalui perkongsian kehidupan harian yang paling biasa. Makna fasa ini sangat mendalam kerana ia membawa cerita ini melangkaui belas kasihan kepada rasa hormat. Dan rasa hormat adalah bentuk kasih sayang sesama manusia yang lebih tinggi dan mampan. Belas kasihan mungkin datang dengan cepat, tetapi kadangkala ia juga pudar dengan cepat. Sebaliknya, rasa hormat membuatkan kita tidak memandang rendah kepada orang lain hanya kerana mereka lemah pada satu ketika. Ia membuatkan kita faham bahawa orang yang memerlukan bantuan hari ini mungkin pernah menjadi penyelamat kepada ramai orang lain sebelum ini. Dan jika diberi peluang, dia mungkin akan menjadi cahaya untuk orang lain sekali lagi. Kisah wanita-wanita Iran di Malaysia sedang menuju ke titik itu dengan jelas. Mereka tidak meminta sanjungan sebagai wirawati, tidak mahu dunia hanya mengingati penderitaan mereka. Sebaliknya, mereka membuktikan dengan kewujudan mereka bahawa, walaupun dipaksa lari, walaupun telah melalui malam yang paling gelap, manusia sentiasa mempunyai nilai. Dan nilai itu tidak sepatutnya dipadamkan hanya kerana dia pernah jatuh. Bagi masyarakat Malaysia, fasa ini juga mencerminkan sesuatu yang sangat indah tentang budayanya. Ramai rakyat Malaysia, apabila membantu, tidak mahu orang itu terhutang budi selamanya. Sebaliknya mereka lebih ingin melihat orang itu bangkit semula dengan sendiri. Dalam kemurahan hati cara Malaysia, ada kehangatan, tetapi jika diselami lebih dalam, ada juga harapan yang senyap. Harapan agar orang di hadapan mereka akan kembali hidup dengan maruah, bukan sekadar hidup tanpa identiti. Oleh itu, apabila rakyat Malaysia mula melihat wanita-wanita Iran ini mempunyai kebolehan, kekuatan, dan kesediaan untuk bekerja sama membina hidup baru, imej mereka di mata masyarakat berubah secara signifikan. Mereka bukan lagi sekadar penerima bantuan. Mereka mula menjadi rakan kongsi dalam mencipta makna baru bagi perkataan kemanusiaan. Dan apabila cerita sampai ke tahap ini, dunia bukan sahaja lagi terharu dengan kebaikan hati Malaysia. Dunia mula melihat sesuatu yang lebih besar. Sebuah negara yang bukan sahaja membuka pintu kepada mereka yang melarikan diri, tetapi juga membuka ruang agar maruah mereka dapat bernafas semula. Dan mungkin, itulah bantuan paling mendalam yang boleh diberikan oleh seorang manusia kepada manusia yang lain. Dari titik inilah, keseluruhan cerita bergerak menuju ke kesimpulan terakhir, di mana rasa terima kasih, kenangan, dan makna atas apa yang telah dilakukan oleh Malaysia akan diucapkan dengan cukup lantang untuk didengari oleh seluruh dunia dengan sepenuh hati. Buat kali terakhir, beberapa minggu kemudian, di sebuah dewan kecil di Pusat Perlindungan Sementara, satu majlis ringkas tanda terima kasih diadakan. Tiada pentas besar, tiada lampu sorot, tiada ucapan gah, hanya kerusi plastik, jambangan bunga kecil, dan orang-orang yang dahulunya berdiri di sisi berbeza sebuah penderitaan, tetapi hari ini duduk dalam kesenyapan yang sama. Laila dijemput untuk berucap sekali lagi. Dia memandang sekeliling dewan melihat sukarelawan, jururawat, guru dan Makcik Salma yang duduk menunduk malu di satu sudut. Kemudian dengan suara yang sedikit bergetar, dia berkata, "Malaysia bukan sahaja memberi kami tempat berlindung,
Ia memberi kami sesuatu yang lebih mendalam, perasaan bahwa kami tidak ditinggalkan oleh dunia. Di dalam dewan itu, Rama yang menangis senyap. Kerana semua orang tahu, ini bukan lagi hanya cerita tentang wanita Iran. Ia telah menjadi cermin yang memantulkan hati manusia sejagat. Bahwa di zaman di mana manusia semakin mudah membina tembok sesama sendiri, masih ada negara, komuniti, dan insan biasa yang berani membuka pintu kepada penderitaan orang asing tanpa bertanya terlebih dahulu sama ada mereka layak atau tidak. Dan itulah yang mengubah pandangan dunia terhadap Malaysia secara hakiki. Bukan kerana Malaysia negara terkaya, bukan kerana ia negara paling berkuasa, tetapi kerana pada satu ketika, negara ini telah memilih kemurahan hati berbanding sikap tidak peduli dan membuatkan mereka yang hampir berputus asa kembali percaya bahawa menjadi manusia sentiasa mempunyai makna.